Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pelajar-pelajar, hari ini kita akan sambung pembelajaran kita dalam bahagian muamalat dalam bab al-bai'. Okey, al-bai'. Apakah dia al-bai'? Iaitu pada bahasa jual beli. Al-bai' maknanya jual beli. Boleh kata setiap hari kita berjual beli, kita membeli barang, itu namanya jual beli. Pada segi istilah pula iaitu pertukaran barang dengan persetujuan kedua pihak, iaitu penjual dan pembeli mengikut syarak. Pertukaran barang dengan barang. Cuba kamu bayangkan pertukaran barang dengan barang antara penjual dan pembeli. Biasanya barang bagi penjual, dia kasih kita barang, pembeli kita sekarang kita kasih pada penjual wang. Jadi itu barang dengan barang. Kalau dulu-dulu dia memang betul-betul barang dengan barang. Sebagai contoh, gandum dengan beras. Macam tu. Sekarang barang dengan wang. Itu pertukaran barang dengan barang. Tu pada istilah. Ini adalah perkataan yang paling penting dalam maksud al-bai'. Mesti ada pertukaran barang dengan barang pada dua belah pihak mengikut syaratnya. Unsur al-bai'. Macam mana yang dinamakan jual beli? Dalam jual beli itu ada 5 unsur. Unsur yang pertama, ada pertukaran barang. Baru dinamakan al-bai'. Baru dinamakan jual beli. Kalau tak ada pertukaran barang, tak dinamakan jual beli. Okey. Unsur yang kedua, ada perpindahan milik, iaitu barang milik penjual dipindahkan kepada pembeli, barang milik pembeli dipindahkan kepada penjual. Itu namanya ada perpindahan milik. Okey, unsur yang ketiga, persetujuan bersama. Pertukaran barang tadi tu, jual beli tadi tu mesti ada persetujuan antara penjual dan pembeli. Kalau satu belah pihak saja yang bersetuju, satu lagi tak bersetuju, tak sah jual beli dia tadi. Okey, unsur al-bai' yang keempat iaitu kontrak yang sah. Mesti ada ijab kabul yang sah. Yang kelima, mendapat keuntungan. Semua orang berjual beli nak dapatkan keuntungan. Tak ada yang nak dapatkan kerugian. Okay. Masuk pula kepada rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli, kalau kamu tengok kat sini, rukun jual beli ada 5. Rukun jual beli ada 5. Okey, tadi saya suruh kamu bayangkan jual beli iaitu pertukaran barang dengan barang antara penjual dan pembeli. Jadi, dia mesti ada rukun yang pertama penjual, yang kedua pembeli, yang ketiga barang. Okey, kalau ada penjual, tak ada pembeli tapi tak ada barang, tak namanya jual beli. Ada pembeli, ada barang, tak ada penjual, tak dinamakan jual beli. Jadi rukun pertama penjual, rukun yang kedua pembeli, yang ketiga barang. Dah ada barang mestilah ada harga dia, tukaran ataupun harga. Dah ada harga, ada ijab dan kabul. Barulah penjual tu tahu yang pembeli tu nak membeli. Mesti ada ijab dan kabul. Jadi ada 5 rukun jual beli. Dan tengok pula kepada syarat bagi setiap rukun. Okay, rukun yang pertama tadi iaitu penjual. Apa syaratnya? Iaitu berakal. Pertama, syarat bagi penjual ialah berakal. Orang gila kalau jual beli tak sah. Awak beli barang daripada orang gila, tak sah jual beli tu. Okay, kalau awak jual pun kepada orang gila pun tak sah. Kalau dia tak bayar apa yang awak jual tadi tu, awak tak boleh salahkan dia sebab dia tak berakal. Okey, syarat yang pertama berakal. Yang kedua baligh. Kalau kanak-kanak tak sah. Yang ketiga berkuasa penuh atas harta. Penjual tadi dia menjual barang milik dia sendiri. Berkuasa penuh atas harta itu. Okey.
Dan yang keempat, syaratnya dengan pilihan sendiri, dengan kehendak dia sendiri dia menjualkan barang tersebut. Okey, itu syarat bagi penjual. Dan lihat pula syarat bagi pembeli. Okey, penjual dan pembeli ini adalah manusia. Jadi syarat dia pun sama, lebih kurang sama. Penjual berakal, pembeli pun berakal. Balik berkuasa penuh atas harta. Ini pun berkuasa penuh atas harta. Tambah sedikit, pembeli mestilah Islam kalau dia nak membeli Al-Quran. Tak sah yang membeli itu adalah orang kafir. Kita tak boleh jual Al-Quran pada orang kafir. Jadi kita kena pembeli tadi syarat dia mesti Islam. Okey, yang seterusnya bukan kafir harbi, iaitu jika dia nak membeli senjata. Kafir harbinya ini iaitu kafir yang tak ikut undang-undang Islam. Dia tak hormat, tak ikut pada undang-undang Islam. Jadi kita tak boleh nak jual senjata pada dia. Jangan nak jual pistol ke senapang ke parang kepada dia. Tak sah. Okey, tak boleh. Okey. Rukun yang ketiga iaitu barang. Syarat bagi barang mestilah suci. Barang yang nak dijual beli tadi mestilah suci, bukan najis. Yang kedua, ada munafaatnya, ada kebaikannya, ada keperluan dia. Kita nak beli barang tadi tu ataupun kita jualkan barang tadi tu, mesti ada keperluan dia. Okey, yang ketiga, dapat diserahkan dan diterima. Barang tadi tu boleh diserah dan diterima. Jangan kita jual barang yang tak ada pada kita. Tu tak boleh. Okey. Seterusnya yang keempat, dalam kuasa penjual. Barang yang nak dijual tu mesti dalam kuasa penjual. Tak boleh penjual menjualkan barang yang diamanah padanya. Okey, saya ataupun Ali menyuruh Abu memegang basikal dia, mengamanahkan pada Abu untuk menjaga basikal dia. Tiba-tiba Abu jual pula basikal Ali tadi tu kepada Aminah. Tak boleh sebab barang tadi, basikal tadi tu bukan milik Abu. Bukan dalam kuasa penjual. Dia hanya sebagai pemegang amanah saja. Itu maksudnya. Okey, yang seterusnya, syarat bagi barang yang seterusnya, ciri barang dapat diketahui. Sifat-sifat barang tadi tu kita tahu. Penjual tahu, pembeli dan penjual tahu ciri-ciri barang tadi. Dia nak jual, kalau contohnya dia nak jual apa ni? Meja. Meja macam mana? Meja bulat ke, meja persegi ke, muat untuk berapa orang, macam tu. Dia tahu warna apa semua. Dia tahu macam mana keadaan barang tadi tu. Jangan jual yang tak diketahui macam mana barang tadi tu. Okey. Syarat bagi rukun yang keempat iaitu mesti ada tukaran ataupun harga barang tadi. Kalau dia tukar barang dengan barang, dia mesti ada tukaran. Kalau dia tukar barang dengan harga, dia dengan wang, dia mesti tahu harga dia. Okey, syarat ni yang pertama, mata wang yang diguna pakai di tempat itu. Mesti guna mata wang. Nilaikan barang tadi tu dengan mata wang yang diguna pakai. Kalau kat Malaysia ni kita nilai dengan wang Malaysia. Jangan guna nilai dengan wang Arab. Nilai dengan wang Indonesia. Kita tak guna pakai. Ataupun duit zaman dulu punya kita tukarkan, kita bayar dengan duit zaman dulu yang tak boleh diguna lagi. Jadi tak sah. Kalau nak, kita gunakan mata wang yang sekarang ini digunakan di tempat itu. Okay. Yang kedua, syarat bagi harga dapat dimunafaatkan. Wang tadi tu dapat dimunafaatkan. Kalau kita tukar barang dengan barang, barang tadi juga dapat dimunafaatkan. Okay. Seterusnya, syarat yang ketiga, mempunyai nilai yang setara. Kalau barang dengan barang, kalau tadi kita tukar gandum dengan
beras. Mungkin dia mempunyai nilai yang setara. Kalau kita tukar gandum dengan sekilo gandum dengan sekilo kopi, tak setara nilainya. Jadi tak sah. Okey. Syarat yang keempat, dapat diserahkan dan diterima. Macam tadilah. Dan yang seterusnya, harga tukaran tadi mestilah milik sah. Milik yang sah. Milik orang penjual ataupun pembeli tadi. Okey, rukun seterusnya ijab dan qabul. Syarat dia dilakukan berurutan. Okey, ijab dan qabul ni mesti dilakukan berurutan. Jangan pembeli dah cakap saya jual barang ini. Penjual dah cakap saya jual barang ini, pembeli pula diam aja petang baru dia nak jawab. Barang dah terima dah. Barang dia dah guna dah. Lepas tu lama barulah baru dia nak jawab. Tak nak, dia naklah berurutan. Kat dalam kedai tu juga. Kalau dia pergi kedai, dalam kedai tu juga penjual cakap, pembeli pun terima macam tu. Okey. Yang seterusnya membawa maksud yang sama. Penjual dan pembeli melafazkan ijab kabul dengan makna yang sama. Kalau dia beli periuk dengan harga RM10. Penjual dan pembeli pun menyatakan maksud, saya jual periuk ini dengan harga RM10. Pembeli pula jawab, saya beli periuk ini dengan harga RM10. Macam tu, mesti bawa maksud yang sama. Seterusnya, syarat seterusnya tidak boleh ditaklidkan dengan sesuatu. Tidak boleh disandarkan dengan sesuatu. Saya beli barang ini dengan syarat tak boleh. Saya jual barang ini kalau ada kalaunya, tak boleh. Tak boleh ditaklidkan dengan sesuatu, maksud dia. Jelas ya? Seterusnya hikmah. Dan last dah, hikmah diharuskan jual beli. Hikmah maksudnya kebaikan. Kenapa diharuskan jual beli? Hukum jual beli itu adalah harus. Hikmah dia itu yang pertama, menjadi orang yang jujur dan bertanggungjawab. Boleh melatih seorang itu menjadi jujur dan bertanggungjawab. Sebenarnya kebaikan dan hikmah ni, awak tak semestinya tengok apa yang saya nyatakan kat sini. Awak boleh fikir dekat menggunakan akal kamu sendiri. Apa kebaikan dia. Tak semestinya jawapan kamu itu berpandukan apa yang dinyatakan di sini. Okey, yang kedua, mempunyai rasa persaudaraan dan peri kemanusiaan, saling tolong menolong. Yang ketiga, mendapat bekalan bahan-bahan keperluan. Kamu pergi kedai, kamu nak beli, mesti kamu nak memerlukan bahan tadi tu kan, barang tadi tu, betul tak? Jadi kalau kita dah pergi kedai, kita beli, kita dapatlah barang tadi tu. Okey, yang keempat, prihatin terhadap pengguna. Penjual ambil berat terhadap pengguna tadi. Yang kelima, menjauhi amalan buruk. Dengan ada jual beli ni, tak akanlah berlakunya mencuri ke, tipu menipu ke. Kalau dia betul-betul laksanakan jual beli menurut syariat Islam. Awak boleh juga tulis kat sini yang keenam, meningkatkan ekonomi ke, mewujudkan peluang pekerjaan ke, pun boleh juga. Asalkan kamu fikir logik, insya-Allah boleh dimasukkan dalam hikmah diharuskan jual beli. Setakat ini dahulu pembelajaran kita pada kali ini. Saya harap awak faham. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.